ilmu itu tentang apa dan kita perlukan keseimbangan. Oh, Keseimbangan maksudnya di samping kita mendapatkan baca. ilmu daripada pembacaan, kita juga dapat ilmu daripada pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada para pendengar sekalian. Hari ini masuk dulu akan bersiaran dalam siri podcast Muzakarah Murid ataupun Murid. Untuk siri pertama, kali ini kita akan menampilkan seorang panel akademik kita daripada Universiti Malaysia Sabah. Tokoh akademik ini tidak lain tidak bukan mempunyai latar belakang pendidikan pengajian di luar negara. Kemudian sepanjang beliau melanjutkan pengajian di universiti, beliau seorang yang aktif dalam kepimpinan pelajar, pembangunan insaniah dan terlibat langsung dalam mana-mana gerakan atau aktiviti gerakan mahasiswa sama ada dalam ataupun luar negara. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya Muhammad Gaddafi bin Imran selaku moderator pada hari ini. Jadi saya ingin perkenalkan kepada panel jemputan kita yang pertama untuk kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama nama saya adalah Amir Huzaifah bin Hamzah. Berasal daripada Kuala Terengganu lah. Dan sebelum ini pernah sekejap menjadi pensyarah di Universiti Malaya sebelum berpindah ke berpindah ke Universiti Malaysia Sabah. Dan sekarang ini saya berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Islam. So dan juga ada terlibat dengan beberapa program pelajar, terutamanya menjadi penasihat kepada Permafis itu sendiri. Walaupun bukanlah secara ni bukan bukan secara rasmi, tetapi banyak juga program-program yang memang saya terlibat sebagai penasihat. Doktor di FIS sebagai apa doktor? Pensyarah bidang apa? Okey. Bidang pengajian saya adalah linguistik. Bidang Bahasa Arab lah. pengajian linguistik bahasa Arab khususnya. Dia linguistik ini bila kita sebut linguistik, dia umumlah merujuk kepada keseluruhan bahasa. Tetapi memang dari segi penguasaan itu, penguasaan saya secara teorinya adalah dalam bahasa Arab. Boleh doktor kongsikan dulu doktor ambil degree, master, PhD di mana doktor? Okey. Basic pembelajaran saya memang dia, uh, kalau kita kembali kepada asal kan, kembali kepada asal memang saya belajar di Kuala Terengganu, Sekolah Tengku Ampuan Mariam pada peringkat rendah. Sebelum saya berpindah seterusnya ke Kelantan. Okey, di sebuah sekolah, Musafir lah. ya, sebuah sekolah pondok moden di sana. Dan di sanalah yang saya belajar, mula mempelajari bahasa Arab secara serius. Dan akhirnya membawa kepada saya menceburkan diri dalam bidang linguistik Arab ini apabila saya pergi lebih tinggi ke peringkat degree di Jordan, di Universiti Al-Bait Tahun Al-Afraq. berapa doktor ke Jordan? Saya pergi ke Jordan 2009. 2009. Sebelum 2009 sampai ISIS. 2009. Sebelum ISIS Sebelum. ya. Dan pada waktu tu sempatlah saya pergi ke Syria sekejap. Kononnya mau pergi kerap lah ke Syria pada waktu itu. Tetapi disebabkan berlaku Arab Spring, Ya. Ya. dalam bahasa Arab disebut sebagai Ar-Rabi'ul Arabi. So apabila berlaku Arab Spring memang tak boleh saya nak pergi ke sana. So saya duduk kat sana lebih kurang dalam 4 tahun. Untuk degree lah. Degree, di peringkat degree. Dan akhirnya saya pulang ke tanah air dan mula menyambung master sambil belajar di ke Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. UKM, dan berpindah pula selepas itu ke Universiti Malaysia Sabah sebagai calon PhD. Doktor ambil PhD di UMS. PhD di Universiti Malaya. Oh, Sempat berkhidmat sebagai pensyarah di sana sekejap lah. pensyarah sambilan lah. Bukan, sebagai pensyarah Penuh. penuh di di Universiti Malaya, tetapi setelah itu mendapat tawaran yang lebih baik di Universiti Malaysia Sabah, so saya datang sinilah. Satu soalan tambahan doktor. Kenapa doktor pilih Sabah? Okey, soalan cupu mas. Tadi cakap tak nak bagi soalan cupu mas. Okey. Uh, Sebenarnya satu satu exposure yang baru, satu pendedahan yang baru apabila saya mendapat tempat yang saya tak pernah terfikir bahawa saya akan datang untuk
tinggal dan berkhidmat di sini. Sebelum ini gambaran yang mungkin ini satu gambaran yang common berlaku kepada orang-orang Semenanjung. Melihat Malaysia itu hanyalah Semenanjung. Semenanjung sahaja. Kita tidak terdedah kepada apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Jadi um, apabila saya mendapat tawaran dari Universiti Malaysia Sabah, dia menjadi satu cabaran yang baru pada saya. Dan saya ni memang jenis suka kepada benda-benda yang mencabar. Yes. Jadi bila kita tengok, ish, ada peluang untuk kita mengenali tempat yang baru, yang akan mengubah naratif kita, yang akan mengubah cara berfikir kita. Pada waktu tu saya mula apa memang kita tidak nafikan, memang saya mulakan dengan istikharah, bertanya, istikharah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istisyarah kita bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu, kita bertanya pandangan dan sebagainya. Dan apabila melihat kepada apa trend analisis itu menunjukkan bahawa lebih baik saya mencuba untuk mengambil cabaran tersebut, maka saya mengambil tindakan yang berani itulah. Untuk masuk ke Sabah. Ya, even sampai pada tahap saya sebenarnya dalam tempoh 1 minggu saya dah datang ke sini. Memang saya datang bersama dengan keluarga, bawa kereta, barang-barang daripada rumah semua dibawa. Seminggu saya duduk kat sini, saya dapat tawaran dekat sebuah universiti Semenanjung. di Semenanjung dengan tawaran yang sama. Eh, USIM Masya Allah. menawarkan tawaran yang sama. Pada waktu itu bila saya dapat tawaran tu, dengan berani saya menolak. Saya mengatakan bahawa saya baru pindah ke sini dan saya ingin apa mencuba kehidupan di sini. So itulah yang membawa kepada apa keadaan saya sekarang di sinilah. Pada hari ini kita akan bawa sebuah, saya rasa tajuk ni sangat dekat untuk beberapa ketika ni. So, untuk makluman doktor, dalam tempoh beberapa minggu lagi, pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS ni sendiri Mhm. akan berhadapan dengan, saya tidak anggap dia tempoh genting, cuma mungkin salah satu momen-momen yang indah dalam kampus lah. Satu momen-momen yang indah dalam kampus iaitu dengan pilihan raya kampus. Ya. Yang mana pilihan raya ini pelajar akan diberikan kuasa mengundi untuk memilih calon mana-mana calon untuk menjadi ahli majlis perwakilan pelajar pada sesi akan datang lah. Ya, soalan saya doktor. Pada pandangan doktor kan, apakah tanggungjawab utama seorang mahasiswa terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat? Apabila kita menyebut tentang tanggungjawab seorang mahasiswa, dan saya rasa perkara yang paling penting untuk kita memberi penekanan adalah tanggungjawab sebenar dan tanggungjawab utama. Maksudnya Tanggungjawab dia sebenar dan macam tanggungjawab utama. pekerjaan hakiki, pekerjaan Ya, part-time gitu. betul. Ya, betul. Maksudnya yang mana yang perlu kita letakkan sebagai aulawiyat, kalau dalam bahasa Arab ini disebut aulawiyat, iaitu keutamaan, dan yang mana kita letakkan sebagai sampingan. Dan apa yang menjadi aulawiyat, menjadi kepentingan sebenar kepada seorang mahasiswa itu adalah menuntut ilmu. Cuma menuntut ilmu sini kita tidak boleh faham sebagai satu perkara yang formal. Masuk Hanya kelas, menuntut masuk kuliah, kelas, belajar. kuliah, belajar daripada surau ataupun daripada Jadi masjid. boleh kuliah keluar balik tidur gitu. Ya, dia tidak boleh difahami secara formal seperti itu. Dia memang yes, dia punya core business ataupun dia punya apa kepentingan utamanya itu adalah untuk mencari ilmu. Tetapi mencari ilmu itu dalam rangka untuk menghidupkan ataupun menerbitkan hikmah. Dia bukan hanya sekadar kita nak Mungkin maksud hikmah doktor di sini adalah falsafah gitu atau macam mana? dia akhirnya menimbulkan falsafah. Dia akhirnya akan melahirkan suatu bentuk falsafah, pegangan, prinsip kepada pelajar itu Ideologi sendiri. itu. Ya, dia bukan hanya sekadar maksudnya kita ingin lulus exam ataupun kita ingin apa mendapat tempat dalam kalangan masyarakat dihormati apabila kita bersalam dengan orang-orang mencium tangan itu bukan apa kehendak ataupun keperluan sebenar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah proses untuk kita membina hikmah dalam diri kita. Dan hikmah ini dia tidak boleh lari daripada dua perkara. Perkara yang pertama adalah ilmu dalam bentuk teori dan satu lagi ilmu dalam bentuk pengalaman. Disebabkan itu, di sini kita faham betapa pentingnya seorang pelajar itu dia perlu
bukan hanya terlibat di dalam kelas, membaca buku, menghafal apa teori-teori ilmu, tetapi juga terlibat di dalam gerakan-gerakan mahasiswa, juga terlibat dalam PRK sebagai Bermasyarakat contoh, lah gitu. bermasyarakat, terlibat dalam komuniti, memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita tengok itulah apa yang dikehendaki oleh Islam sebenarnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, adakah uh, sesungguhnya tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Jadi yang tidak tahu itu dimaksudkan dengan orang yang tidak mempunyai ilmu yang akhirnya menerbitkan hikmah kepada dirinya sendiri. Itu mungkin boleh berkata orang itu boleh mencapai PhD ataupun boleh mendapat pekerjaan yang baik dalam dalam hidup dia. Tetapi sekiranya uh, pengalaman ataupun ilmu itu tidak menerbitkan hikmah, maka dia tidak akan menjadi seorang yang digambarkan sebagai seorang yang benar-benar berilmu. Jadi maksud doktor sini, saya pernah baca satu buku. Dia kata buku dia kata buku tu memetik bahawa ini adalah kata-kata Imam Syafi'i. Dia kata ilmu tu adalah sesuatu yang mampu memberikan manfaat kepada diri dan orang lain. Betul. Itu sangat tepat. Dan dia sebenarnya manfaat kepada orang lain itulah cerminan kepada ilmu yang sebenar. Oh, maksudnya kalau seseorang tu meskipun dia pandai, tapi dia, alah saya tak mau terlibat lah, saya penat, saya malas. Ya, di situ dia akan menjadi ilmu ini sebagai suatu kepentingan pribadi. Sebagai orang yang menuntut ilmu hanya tujuan untuk mencari kerja. Orang yang menuntut ilmu hanya bertujuan untuk menaik pangkat dan sebagainya. Itu adalah ilmu yang hanyalah untuk kepentingan pribadi. Dan itu bukan yang dimaksudkan oleh Islam. Apabila Al-Quran menyebut secara precise, dia sebutkan dalam satu ayat berbunyi, wama yastawil a'ma wal basir. Tidak juga sama orang yang nampak dengan orang yang buta. Orang yang buta dengan orang yang nampak. Al-a'ma itu buta Melihatlah. yang dapat melihat. Sebab sekiranya ilmu itu menutup kita daripada melihat keadaan sebenar dunia, ingin melihat suatu proses perkembangan bagi dunia, satu proses yang sihat, bukan hanya dikuasai oleh golongan-golongan tertentu ataupun hanya untuk kepentingan pribadi seseorang, kepentingan pribadi satu kelompok, maka itu tidak digambarkan sebagai ilmu yang sebenar. Ilmu yang sebenar adalah seorang yang akhirnya akan melahirkan perasaan ingin berkongsi dengan orang lain. Ingin duduk sama tinggi dan sama rendah dengan orang lain. Okey, okey, faham, faham. Jadi maksudnya Islam tu sendiri menitik beratkan supaya golongan terpelajar ataupun mahasiswa ni terlibat dalam gerakan kemasyarakatan, terlibat dalam Betul, masyarakat, terlibat betul, dalam keluarga, untuk betul. menjaga nama baik keluarga kan. Dan kita tidak boleh nafikan juga ada mahasiswa, dia mahasiswa, kemudian dia manusia, tetapi dia tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Betul. Kerjanya datang pergi kuliah, jumpa pensyarah, lepas tu dia balik bilik buat Hmm, kerja. hmm. Jumpa pensyarah, jumpa kuliah, balik bilik Itu tidur. itu adalah satu bentuk sebenarnya dia dia satu bentuk sikap yang kadang-kadang dia tidak sihat. Dia tidak sihat sebab apa? Kenapa kenapa doktor kata tidak sihat? Bukankah itu akan menyebabkan pelajar tu masanya dimanfaatkan sepenuhnya? Ya, okey. Kadang-kadang memanglah kita nampak kan. Dia tidak buang masa dengan perkara lara-lara ni doktor. Dia kerja, fokus, belajar, 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 jaga pointer. Ah, Betul. Tetapi itu akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini apa yang berlaku adalah dia mungkin boleh meningkatkan pencapaian peribadi dia dan dia boleh meningkatkan kefahaman ke apa ataupun kemenonjolan dia dalam akademik, namun dia akan menjadi sangat kaku apabila berhadapan dengan masyarakat. So, apakah nilai ilmu itu kepada dia sendiri dan bagaimana ilmu itu boleh menjadi manfaat kepada orang lain, itu akan menjadi persoalan kepada dia. Kerana ilmu ini seperti mana ia adalah suatu nikmat, ia juga sebenarnya satu tanggungjawab dan satu perkara yang dia akan dipersoalkan di dalam kubur nanti. okey Akan doktor. dipersoalkan Saya di ada akhirat soalan nanti. berkaitan dengan ilmu. Ilmu ni yang mana satu doktor? Yang dibaca di buku atau yang dipelajari daripada guru dan membaca? Mana satu? Kedua-duanya.
Dia kedua-duanya. Sebab ilmu ini dia tidak akan Ada datang orang daripada ada orang satu baca benda. buku doktor, dia Hmm, baca buku last dia buat pahaman lain. Jadi betul. komunis. Betul. Ada orang baca last jadi sosialis. Macam mana Ya. tu doktor? So, itu dia Dia kata berbalik saya kepada berilmu, saya membaca buku sosialis, tapi jadi jadinya jadi pemimpin keganasan, jadi pemimpin itu. betul. Sebab Salah itu faham lah. dia berbalik kepada ilmu itu tentang apa dan kita perlukan keseimbangan. Oh, Keseimbangan maksudnya di samping kita mendapatkan baca. ilmu daripada pembacaan, kita juga dapat ilmu daripada pengalaman dan daripada pendengaran daripada orang lain. Seperti saya sendiri, apa, memang membaca itu adalah minat. Saya mengumpulkan koleksi buku, kitab-kitab dan sebagainya. Namun dalam masa yang sama, dia tidak menghalang kita untuk kita mendapat ilmu daripada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mendengar. Sebab itu kalau kita tengok dalam apa? Dalam hikmah dalam Islam itu sendiri, kita juga dituntut untuk mendengar lebih banyak daripada untuk kita bercakap. Sebab bercakap Betul, kita melahirkan apa yang telah kita pelajari. Namun mendengar itu akan memberi ruang kepada diri kita untuk mendapat ilmu daripada perspektif yang berbeza. Daripada orang lain yang mungkin melihat bukan daripada sudut, daripada angle yang kita lihat.